Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aziz Akmal bin Mokhtar dan ahli kumpulan saya, Maizatul Ain binti Mazlan, Muhammad Firdaus bin Muhammad Khalis, Nur Hamizah Syahidah binti Sahak dan akhir sekali Muhammad Danish bin Idris. Kami dari jurusan pengurusan sukan di Kolej Politeknik Marabangi akan menerangkan berkaitan bab 2 Perlembagaan Malaysia dan tajuk kecilnya Kedudukan Istimewa Hak Orang Melayu. Kedudukan istimewa hak orang Melayu adalah unsur tradisi yang keempat kerana ia telah diberikan tanggungjawab kepada Agong. Selain itu, Raja-Raja Melayu juga lebih mengutamakan penduduk Melayu. Hal ini kerana negara di tanah Melayu merupakan penduduk asal iaitu orang Melayu dan tiada siapa yang dapat menyoalkan hak kedudukan orang Melayu. Akan tetapi, akibat beberapa perjanjian dengan kerajaan British, iaitu Raja-Raja Melayu dikehendaki menurut nasihat. Jadi, apakah kedudukan orang Melayu akan dilindungi? Kedudukan istimewa Melayu ini tidak mutlak kerana ia telah seimbang dengan kepentingan sah kaum lain. Maka, secara amnya, hak mendapatkan warga negara Malaysia menurut peruntukan warga negara dalam perlembagaan dan mengamalkan agama masing-masing. Baiklah, yang seterusnya. Siapakah yang digelar sebagai orang Melayu? Yang digelar sebagai orang Melayu adalah yang pertama, seorang yang beragama Islam. Yang kedua, pandai bertutur dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, mengamalkan adat dan istiadat orang Melayu. Dan yang keempat, lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan ataupun di Singapura. Atau pada hari merdeka, dia bermaskutin di Singapura ataupun di Persekutuan. Baiklah, yang seterusnya. Apakah hak-hak orang Melayu? Hak-hak orang Melayu terdiri daripada yang pertama, perkhidmatan awam. Yang kedua, ekonomi yang stabil. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, jawatan dalam kerajaan. Yang kelima, hak tanah. Dan yang terakhir sekali adalah bantuan peruntukan beasiswa. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya. Seterusnya ialah contoh kedudukan orang Melayu. Yang pertama ialah perkhidmatan awam. Ketika tanah Melayu di bawah penjajahan British, kebanyakan jawatan-jawatan rendah dalam pentadbiran dipegang oleh golongan kaum lain, terutamanya orang India dan Sri Lanka yang boleh bertutur bahasa Inggeris. Bagi jawatan tinggi pula dipegang oleh pegawai British. Yang kedua ialah pendidikan. Pada zaman penjajahan British, orang Melayu tidak ramai bersekolah, apatah lagi bersekolah di tahap pendidikan tinggi. Malah orang Melayu hanya reti membaca, mengira dan bertulis sahaja. Yang kedua, orang Melayu tidak boleh ketinggalan dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana pendidikan adalah asas kemajuan dalam bidang ekonomi dan politik. Yang ketiga ialah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan YDPA yang bertanggungjawab untuk melindungi hak kedudukan Melayu dan Bumi Putera dengan menentukan perizaban kepada mereka seperti beasiswa, bantu dan lain-lain lagi. Yang ketiga ialah hak tanah. Jika mana-mana tanah di sesuatu tempat negeri yang menjadi rezerv sebelum hari merdeka, maka kawasan itu boleh kekal sebagai tanah Melayu. Yang kedua, mana-mana tanah yang bukan rezerv sebelum hari merdeka atau belum dimajukan, maka boleh diisytiharkan tanah rezerv orang Melayu mengikut undang-undang. Yang keempat ialah jawatan dalam kerajaan. Sentimen politik masyarakat Cina di Malaysia lebih mengutamakan faktor ekonomi dan keselesaan menjalankan aktiviti perniagaan dan mencari rezeki kekayaan di mana jua. Tunku Abdul Rahman pernah berpendapat masyarakat Cina lebih mengutamakan ekonomi, manakala masyarakat Melayu lebih mengutamakan politik. Tetapi Tunku Abdul Rahman tidak lagi relevan dalam keadaan ekonomi sekarang, kerana semakin ramai kaum Cina pandai dalam teraju negara dan hanya boleh diproses melalui politik. Manakala contoh yang kelima ialah
bantuan peruntukan beasiswa untuk tidak membiarkan orang Melayu ketinggalan dalam bidang ekonomi kerajaan, boleh memperuntukkan pembelajaran terhadap akademik orang Melayu. Hal ini dapat melindungi dan memupuk banyak generasi muda yang boleh menguruskan negara pada masa akan datang. Seterusnya, contoh yang terakhir ialah ekonomi yang stabil. Semenjak penjajahan British sehinggalah kemerdekaan, orang Melayu masih kurang menceburkan diri dalam bidang perdagangan dan juga bidang perniagaan. Maka, usaha kerajaan untuk menghapuskan pengenalan bangsa mengikut pekerjaan, terutamanya bidang perniagaan yang selalunya didominasi oleh warga asing. Maka, pada tahun 1970-an, iaitu 1971 sehingga 1990, dengan harapan orang Melayu akan memiliki 30% daripada jumlah kegiatan perdagangan dan juga perindustrian di negara ini. Akhir sekali, cadangan untuk mempertahankan hak keistimewaan orang Melayu. Yang pertama, mewujudkan pusat komuniti dan rukun tetangga. Yang kedua, sentiasa mengamalkan demokrasi yang baik dengan negara luar. Yang ketiga, sentiasa hormat menghormati dengan bangsa yang lain. Dan yang keempat, mengamalkan budaya hidup yang aman dan harmoni. Kesimpulannya, mengapakah kaum bukan Melayu tidak henti-henti menaikkan isu keturunan Melayu? Kerana ada saja yang mengaitkan kaum Melayu, seolah-olah Melayu kini menjadi musuh kepada bukan Melayu. Lantaran apa saja yang dimiliki Melayu yang telah termaktub di dalam perlembagaan sentiasa dipersoalkan. Jadi, apakah cara kita sebagai rakyat untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat? Jadi, untuk menjaga nama baik Melayu, kita haruslah menghormati antara satu sama lain, tidak kira kaum Melayu, Cina maupun India. Ini kerana kita tidak mahu peristiwa berdarah akan berulang kembali pada tahun 13 Mei 1969 yang telah mengakibatkan banyak orang yang terbunuh pada masa itu. Akhir sekali, apabila penduduk di Malaysia ini saling hormat antara satu sama lain, maka hak kesemua bangsa dapat digunakan dan dikendalikan dengan baik dan secara langsung, menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang aman dan damai dalam berbagai bangsa, kaum dan agama. Sekian sahaja penerangan daripada kami. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah melihat penerangan daripada kami. Jadi dengan itu, saya menutup penerangan ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.